ayat yang ke-27. Muka surat 212 ayat yang ke-27. Ayatnya berbunyi, walladzina katsabus sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum zillah ma lahum minallahi min 'asim ka'annama ughshiyat wujuhuhum qita'an minal laili muzlima ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Okey, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, ayat 27 surah Yunus, muka surat 212. Dan allazina orang-orang yang kasabu mengerjakan ataupun melakukan. Kasabu mengerjakan, melakukan, dua-dua boleh. Dalam ayat akhir surah Al-Baqarah kita semua baca, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Inilah huruf asal dia kasabu ni. As-sayyi'at kejahatan. As-sayyi'at kejahatan. As-sayyi'at kejahatan. Jaza'u balasan. Jaza'u balasan. Okey, disebut jazakallah ni lah perkataan ni kan. Sayyi'atin bagi satu kejahatan. Terjemah sayyi'atin bagi satu kejahatan. Sayyi'at tadi ada alif dengan ta kat belakang tu plural. Okey. Jadi Allah nak beritahu balasan bagi setiap satu kejahatan. Bimi ialah, dalam mereka tulis ialah. Bi dengan misliha yang setimpal dengannya. Which equal it. Which equal it. Bi misliha. Bi dengan misliha yang setimpal dengannya. Wa dan tarahakuhum akan menyelubungi mereka. Menyelubungi ni maksudnya tutup mereka, cover mereka. Betul tak? They will cover. Akan menyelubungi mereka zillatun kehinaan. Zillatun kehinaan. Humiliating. Ma tidak ada lahum bagi mereka min daripada Allah min daripada asim seorang pelindung pun. Asim ni pelindung, penyelamat. Okey, asim seorang pelindung pun. Asim seorang pelindung pun. Ka'annama seolah-olah ughsyiyat ditutup. Dalam surah Al-Lail, wal-laili idza yaghsha. Yaghsha tu tutup. Ughsyiyat ditutup. Wujuhuhum wajah-wajah mereka. Wujuhuhum wajah-wajah mereka. Qita'an dengan potongan. Qita'an ni potongan-potongan. Okey. Kita potong kek. Satu potongan tu dipanggil qit'ah. So qita'an potongan. Pieces. Min daripada Al-laili malam. Al-laili malam. Muzlima yang gelap. Okey, ulaika mereka itulah ashabun nar, penghuni neraka. Ashabun nar, penghuni neraka. Hum mereka fiha di dalamnya, dalam neraka. Khalidun, orang-orang yang kekal. Okey, Puan Asmah terjemahkan ayat pertama kita, Puan Asmah. Ada Puan Asmah? Okey, Puan Izamani terjemahkan, Puan Izamani ayat pertama kita, boleh? Bismillahirrahmanirrahim.
Dan orang-orang yang melakukan kejahatan, balasan bagi satu kejahatan ialah dengan yang seumpama dengannya dan akan menyelubungi mereka kehinaan. Tidak ada bagi mereka daripada Allah, daripada seorang pelindung pun. Seolah-olah ditutup muka-muka mereka dengan potongan daripada malam yang gelap. Mereka itulah penghuni-penghuni neraka. Mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Okey, ayat sebelum ni boleh tak Puan Izzawan ni? Ayat atas 26. Ayat last minggu lepas. 6. Okey. Bagi Betul orang tak? Boleh terus. bagi orang-orang yang berbuat baik, kebaikan dan nikmat tambahan dan tidak akan menutup wajah-wajah mereka, kegelapan dan tidak juga kehinaan mereka itu penghuni-penghuni syurga. Mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Okey, terima kasih Puan Izzawan. Di ayat 26 Allah cerita tentang orang buat baik apa dia dapat. Allah kata wajah mereka tidak akan ditutup oleh kegelapan. Mereka adalah orang-orang ahli syurga, mereka kekal dalam syurga. Itu ayat minggu lepas. Ayat minggu ni pula lawan pada ayat minggu lepas. Lawan dia. Allah sebut orang-orang melakukan kejahatan yang banyak. Sayyi'ah tu banyak adalah kejahatan. Maknanya nak beritahu apa tak? Orang yang lakukan 1-2 kejahatan, dia takkan jadi ahli neraka. Okay, masuk kejahatan kat sini, kejahatan selain syirik lah. Tapi kalau syirik, satu tu dah cukup untuk buat dia masuk neraka. Maknanya kalau dia buat banyak kejahatan, dia akan jadi ahli neraka. Kalau 1-2 kejahatan, dia takkan jadi sebab untuk dia masuk neraka. Jaza'u sayyi'atin, balasan bagi setiap satu kejahatan, balasan bagi setiap satu kejahatan, bimisliha, sama macam tu juga. Tapi untuk kebaikan, dalam ayat lain kan, Allah kata, siapa buat satu kebaikan, Allah balas 10. Tapi untuk kejahatan, tengok kalau nak kira Allah Ta'ala tu tidak bersifat dengan sifat rahmat, kalau satu kebaikan dapat 10, satu kejahatan dapat 10 jugalah. Tapi tak, satu kejahatan Allah kata balasan 1 juga. Dan orang yang buat kejahatan ni tadi, yang banyak, yang mana kejahatan mereka lagi banyak pada kebaikan mereka, wajah mereka akan ditutup oleh kehinaan. Rasa malu sangat, rasa menyesal sangat, rasa tak guna sangat. Jadi kehinaan yang sebenar adalah kehinaan yang berkekalan sampai bila-bila. Hari ni kalau kita buat salah, contoh, hari ni kita buat salah, semua orang hina kita. 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, tak mustahil kita akan jadi orang yang mulia, disanjung, diangkat jadi ketua. Contoh. Benda ni boleh berlaku dalam dunia ni. Okey? Adapun ke akhirat, kehinaan yang sebenar adalah kehinaan yang akan kekal pada dia sampai bila-bila. Maka dia akan tunduk malu sebab hina. Jadi kat dunia, walaupun 1000 orang hina kita, itu tidak menjadikan kita seorang yang hina. Tapi kalau 1000 orang muliakan kita, tapi Allah hina kita, kita hina. Tengok surah apa ya? Surah Syura. Surah Syura, tolong baca dia boleh? Puan Nur Zakiyah tolong baca surah Syura. Saya cari muka suratnya. Bukan Syu'ara, Syura. Dia cari muka suratnya. Cepat jumpa muka surat lagi. Nak cerita orang-orang yang wajah kegelapan ni, dia akan menemui kehinaan. Okey? Muka surat 488. 488. Ayat 45 boleh? Puan Nur Zakiyah. Boleh Ustaz. Ya. Ya, 488 ayat atas sekali 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk kerana berasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah sesungguhnya orang-orang zalim itu berada di dalam azab yang kekal. Terima kasih Puan Nur Zakiyah. Sama Ustaz. Allah cakap pada Nabi dan kita semua lah, kamu akan tengok mereka akan dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk hina. Inilah kehinaan yang sebenar. Inilah kehinaan yang sebenar, hakikat orang paling hina.
Orang yang kena masuk penjara kat dunia ni belum tentu dia hina kat akhirat. Mungkin dengan sebab dia kena masuk penjara, dia taubat sungguh-sungguh, kat akhirat dia lagi mulia daripada kita. Dia buat salah banyak, tak kena masuk penjara, jadi kita kuranglah sikit rasa nak taubat minta ampun tu, contoh. Tapi mereka yang masuk penjara kat dunia ni, dalam penjara mereka taubat, jaga amal, jaga solat, mungkin kat akhirat mereka jadi lagi baik pada kita. Tapi siapa yang kat akhirat tak selamat, walaupun kat dunia tak pernah masuk penjara, contoh, maka dia akan tertunduk malu, hina di hadapan Allah SWT. Kerana apa? Masa tu segala pangkat, kedudukan, kemuliaan yang orang cakap kat dia kat dunia dulu, orang puji dengan pangkat dia, orang puji dengan sijil-sijil dia, orang puji dia macam-macam pujian lah kerana kebaikan dia ke, contoh kat dunia dulu, maka semua tu tidak berharga, tidak berguna bagi dia pada hari akhirat. Dalam surah Ali Imran kan, Allah sebut, Allah hina siapa yang dia nak, Allah muliakan siapa yang dia nak, Allah naikkan siapa yang dia nak, Allah jatuhkan siapa yang dia nak. Tolong baca dia Tuan Sofi boleh? Tuan Sofi. Surah Ali Imran. Boleh. Surat 53 kan, ayat yang ke-26. Ini biasa imam-imam kampung-kampung dulu biasa wirid guna ayat ni. Sekarang ni nampak jarang sikit lah. Muka surat 53 ayat yang ke-26. Ayat 26, Ustaz. Ya, 26. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Okey, terima kasih Tuan Sofi. Ni pun ada kaitan dengan pilihan raya juga ni. Allah memiliki semua kerajaan, dia bagi kuasa pada siapa dia nak bagi, dia cabut kuasa pada siapa dia nak cabut. Berhatilah, pulang pada Allah lah. Dan Allah muliakan siapa yang dia nak, Allah hinakan siapa yang dia nak. Di tanganmu lah segala kebaikan, sesungguhnya Engkau atas segala sesuatu maha berkuasa. Jadi kehinaan kat dunia ni Allah boleh tentukan siapa yang dia akan hina, siapa yang dia akan mulia, Allah tentukan kat dunia lagi. Walau bagaimanapun seseorang yang hari ni dia hina, tidak semestinya selama-lama dia akan hina kat dunia. Begitu juga hari ni orang tu dia mulia, tidak semestinya selama-lama dia akan mulia. Tetapi ke akhirat, bila dia dapat kehinaan, maka itulah kehinaan yang sebenar-benarnya. Dia akan tertunduk, malu, hina di hadapan Allah, di hadapan seluruh makhluk pada hari akhirat. Okey, baik. Jadi wajah hitam dengan tak hitam ni minggu lepas kita dah bincang. Sama ada hitam tu kerana debu, habuk, risau sangat, ataupun wajah hitam tu kerana terlalu risau, takut sangat. Kan minggu lepas ayat terakhir kita bincang, mula-mula wajahnya jadi bluish, kebiru-biruan, takut. Last kali jadi hitam, legam. Teruk, kenapa hitam dengan teruk? Kerana risau sangat, takut sangat. Ayat hari ni Allah Ta'ala tunjuk hitam tu hitam macam mana. Biasa orang kulit putih, kalau dia ada masalah, orang contoh orang kulit putih kat dunia ni, dia ada masalah, ada kesusahan, ada kerisauan, takkanlah jadi hitam legam macam arang tu kan. Takkan jadi hitam macam tu. Tapi kat akhirat, orang yang terlalu risau, takut, ayat kita apa? Ayat kita ini Allah kata seolah-olah wajah mereka tu ditutup dengan kepingan-kepingan malam. Malam tu, kegelapan malam tu ambil sekeping-sekeping tu tambah kat muka. Macam tu lah. Orang yang Allah hinakan kat akhirat nanti. Kemudian Allah kata tidak ada bagi mereka daripada selain Allah yang boleh asim. Asim ni maksudnya orang yang dapat menyelamatkan. Asim ni, ain, alif, sad, mim. Orang yang dapat menyelamatkan. Daripada perkataan asim, keluarlah perkataan maksum. Maksum. Maksud maksum tu orang yang terpelihara, dilindungi, terselamat. Okey. Jadi bila Allah Ta'ala nak hina seseorang ke akhirat, tidak ada siapa dapat selamatkan dia, walaupun dia nak raja kat dunia dulu, walaupun dia nak alim ulama kat dunia dulu, walaupun dia nak menteri kat dunia dulu. Tapi bila Allah nak hina dia ke akhirat, tidak ada siapa dapat selamatkan dia. Maka Allah kata mereka itulah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi pengajaran untuk kita sibuk nak orang muliakan kita kat dunia. Kita sibuk nak kejar kemuliaan kat dunia. Okey? Tapi lagi penting, lagi kita patut risau, kita tak jadi orang yang mulia kat akhirat.
Kerana apa? Kalau kita sibuk nak kejar kemuliaan, kejar nama, kejar pujian kat dunia, kita akan dapat. Kita dapat kat dunia, tapi kat akhirat kita tak dapat. Jadi bagilah masa, bagilah tumpuan, bagilah jiwa raga, tenaga untuk dapat kemuliaan kat akhirat. Biarlah orang tak puji kita pun. Biarlah orang tak tahu kebaikan kita pun. Biarlah orang tak nampak amal-amal kita pun. Itu bukan masalah pun. Masalah sebenarnya ialah bila amal kita tak ada kat dunia ataupun amal banyak kat dunia tapi kat akhirat tak diterima. Ini kita akan dapat kat akhirat. Kehinaan, tak ada siapa nak tolong, wajah gelap sangat-sangat. Kenapa gelap sangat-sangat? Kerana terlalu takut, risau, menyesal, malu, macam-macam perasaan ada. Perasaan macam-macam dah ada ni. Allah Ta'ala buat dia punya analogi dia. Seolah-olah dia punya hati naik ke kerongkong. Tolong baca boleh? Puan Norazilah, tolong baca Puan Norazilah. Perasaan yang bercampur bau ke akhirat nanti ni. Seolah-olah hati tu takut. Dia punya takut dah habis limit. Dia punya malu dah habis limit. Dia punya apa lagi? Risau dah habis limit. Masa tu dia punya hati tu seolah-olah dah macam tak ada rasa apa dah. Contoh orang yang sedih. Dia sedih sangat hari-hari dia menangis. Sampai dah tak ada air mata dah nak menangis. Kerana terlalu sedih. Contoh. Muka surat 261. Sorry. 261. Ayat atas sekali ke? Ayat atas sekali. Atas sekali 43 43. Yes. Kosong. Auzubillah minasyaitanirrajim. Mereka datang secara tergesa-gesa, yakni memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedangkan mata mereka tidak berkelip-kelip dan hati mereka kosong. Terima kasih Puan Norazila. Kosong tu pun untuk kosong. Dia punya sedih tu dah tak boleh nak menangis. Sampai dah tak jadi apa dah. Okay, dia punya sedih dia tu dah habis tahap sedih. Dia nak sedih sangat dah. Kosong. Dia punya tahap marah tu marah tinggi sangat sampai tak boleh nak marah dah. Sampai kosong hati dia. Jadi masuk kosong ni apa dia? Masuk kosong ni, dia punya tahap marah dia, marah yang bukan marah. Orang-orang dalam neraka mana ada marah. Ni saya bagi contoh kat dunia. Orang dalam neraka ni dia punya menyesal sangat-sangat sampai dah tak ada tahap dah. Sampai dia punya limit dah, sampai kosong. Tu masuk kosong tu dah sampai limit. Menyesal dah sampai limit. Malu dah sampai limit. Rasa hina dah sampai limit. Itu masuk hati kosong. Okey, itu masuk hati kosong kat sini. Ataupun masuk hati kosong yang kedua ialah hawa ni, maksudnya hati tu berada di tengah-tengah. Udara, kita duduk tengah-tengah. Bila hati tu duduk tengah-tengah, kalau sekarang ni, kalau kita duduk kat atas tanah, berlaku apa-apa, tangan kita boleh capai batang pokok untuk pegang. Boleh capai tiang. Boleh capai tali. Boleh capai apa-apa untuk kita menyelamatkan diri kita pada jatuh. Kan? Tapi hati yang kosong, maksud hati yang kosong, orang yang duduk tengah-tengah udara, dia sedang jatuh pada tempat tinggi, dia nak capai apa? Kita tengah jatuh pada tempat tinggi, kita nak capai apa? Untuk bantu selamatkan kita. Pokok jauh, tiang jauh, dahan pokok jauh, apa lagi? Tali pun jauh, tak ada apa. Jadi kita hanya menunggu masa nak mati je lah. Tunggu masa je lah, apa nak jadi je lah. Tapi kalau kita duduk kat bawah, kita sedang jatuh, kita mungkin boleh berpegang pada apa-apa yang bantu kita. Tapi kalau jatuh pada tempat tinggi, kosong, kita masuk ayat ni. Apa jadi? Tunggu masa je lah. Tunggu je lah apa nak berlaku. Tunggu je lah apa nak kena pada aku. Inilah hati yang akan berlaku. Inilah perasaan ataupun kita kata suasana yang akan dihadapi oleh orang yang banyak buat jahat ke hari akhirat. Selagi masih hidup, selagi masih bernyawa, kita masih ada peluang untuk taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Sama yang seterusnya. Kalau bagaimanapun, untuk orang Islam, dia masuk neraka, dia ada hak tempoh dia. Masuk hak tempoh dia akan keluar juga daripada neraka, akan dia masukkan juga dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi berapa lama? Wallahu a'lam. Okey, untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita muka surat 212 ayat 28 pula. Tadi baru selesai 27, sekarang 28 pula. Dan yauma pada hari, nahsyuruhum, kami kumpulkan mereka. Nahsyuruhum, kami kumpulkan mereka. Jami'an kesemuanya. Summa kemudian. Naqulu, kami berkata. Li, bagi ataupun kepada
Kami berkata kepada allazina, orang-orang yang asyraku, mensyirikkan. Maksudnya mensyirikkan Allah lah kan. Asyraku, mensyirikkan. Maka nakum, tinggallah kamu di tempat kamu. Stand at your place. Seperti terjemah macam tu. Okay. Makan ni dalam bahasa Arab maksudnya tempat. Makan tu tempat. Antum kamu wa dan syurakaukum, sekutu-sekutu kamu. Sekutu-sekutu kamu. Okey, maksudnya apa? Berhala-berhala ke, pokok-pokok yang mereka sembah ke, kena duduk sama-sama. Falalu zayyalna, kami pisahkan. Bainahum, di antara mereka. Dan antara mereka ni ada dua, nanti saya terangkan. Wa dan qala, berkatalah syuraka'uhum, sekutu-sekutu mereka. Ma tidaklah kuntum, kamu semua dahulu, tidaklah kamu semua dahulu, iyana, kepada kami. Okey. Ya'buduna, menyembah. Okey, baik. Tolong terjemahkan ayat kita seterusnya ni. Puan Maisarah, terjemahkan balik Puan Maisarah. Ayat kita sekarang, ayat yang ke-28 ni. Ada part saya tak dapat sebab Tak apa. connection issue, tapi saya lagi try ni lah. Okay. Kemudian kami berkata kepada orang-orang yang mensyirikkan, tinggallah kamu di tempat kamu dan sekutu kamu. Lepas tu tak dapat. Lepas tu dia kata dia antara mereka, sekutu-sekutu mereka. Lepas tu tak dapat. Lepas tu tidaklah kamu semua dahulu kepada kami menyembah. Banyak yang tak dapat. Tak apa. Okey, baik. Allah Ta'ala tadi ayat kita 27 ni. Okey, tak apa. Terima kasih Puan Maisarah. Ayat 27 tadi Allah Ta'ala cerita tentang balasan ke akhirat. Ada orang dia akan dapat wajah ceria, tidak akan diselubungi kegelapan. Ada orang dia akan dapat wajah yang gelap sangat sebab takut, risau, menyesal, hina sangat-sangat. Sebelum tu, suasana sebelum wajah gelap tu, suasana sebelum wajah jadi tak lengkap tu, Allah kata pada hari, ayat tadi kita kata ayat tadi seolah-olah Allah beritahu keputusan dia macam ni ke akhirat. Ada orang wajah gelap, ada orang wajah cerah. Sebelum tu Allah kata, Allah nak ingatkan juga, pada hari kami kumpulkan mereka. Allah nak cerita apa sebab-sebab dalam ayat ni menyebabkan wajah mereka jadi gelap, jadi hitam legam terus. Allah kata pada hari kami kumpulkan mereka semua. Jadi Allah Ta'ala guna perkataan jami'an semua tu nak beritahu tidak ada siapa pun yang tak akan dikumpulkan. Maksud tidak akan dikumpulkan maksudnya tidak ada siapa pun yang dia dapat melepaskan diri daripada hari terkumpulnya semua manusia di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Allah guna perkataan jami'an tu. Maksud jami'an kesemuanya, manusia tidak ada satu pun yang akan terlepas daripada hari mahsyar. Walaupun dia mati kena bom, walaupun dia mati kena makan dengan ular sawa, walaupun dia mati kena makan dengan harimau, dengan buaya, jadi jenazah dia tak dikebumikan macam orang lain. Kalau kena bom lagi lah, tak ada apa nak cari. Dia tetap akan dibangkitkan juga di hadapan Allah pada padang mahsyar untuk diadili di akhirat kelak. Tengok surah apa ya? Surah Kahfi ada Allah beritahu. Tolong baca dia Tuan Haji Syahril. Yuk, tolong baca boleh? Surah Kahfi ya. Saya cari surat ya. Allah nak beritahu semua orang akan dibangkitkan. Allah tak tinggalkan seorang pun. Walaupun dia mati sebab kena bom. Itu surat 299 ayat 47. Walaupun dia bayi yang lahir umur 1 hari. Dia bayi lahir umur 1 hari, mati. Dia pun sama juga akan kena bangkitkan juga ke akhirat. Ayat berapa Ustaz? 299, sorry, ayat 47. Maafkan saya.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi ini itu rata dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Okey, terima kasih Tuan Haji Syahril. Allah kata, kami bangkitkan mereka, kami tak tinggal seorang pun. Semuanya kami bangkitkan. Okey, lepas Allah Ta'ala bangkitkan mereka ni dengan sekutu-sekutu mereka sekali. Allah Ta'ala bangkitkan mereka dengan sekutu-sekutu mereka sekali. Sedangkan dalam ayat lain, dalam satu ayat, Allah Ta'ala suruh malaikat tanyalah orang kafir yang mati ni, mana sekutu-sekutu kamu Seorang aja nampak. Dulu kat dunia tekun menyembah sekutu-sekutu tu. Tengok muka surat 139. Tolong baca dia, Puan Zanaria, boleh 139. Ustaz. Bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demi sesungguhnya, kamu tetap datang kepada kami dengan bersendirian, sebagaimana kami jadikan kamu pada mulanya. Dan kamu tinggalkan di belakang kamu apa yang telah kami kurniakan kepada kamu. Dan kami tidak melihat beserta kamu penolong-penolong kamu yang kamu anggap bahawa mereka ialah sekutu Allah di kalangan kamu. Sesungguhnya telah putuslah perhubungan antara kamu dengan mereka dan hilang lenyaplah daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap dan sifatkan memberi manfaat. Puan Zanaria, saya nak tanya lah, dalam ayat tu agak-agak dia bangkit sekali ke tak sekali? Puan Zanaria? Dan dia kata kami tetap datang kepada kamu, kamu tidak datang kepada kami bersendirian. Jadi ada sekali tak dia orang punya sekutu-sekutu ni, ada tak? Tidak. Tak ada lah. Tak ada lah kan? Tak ada, sendiri saja. Maksudnya mula-mula bangkit pada kubur, orang kafir ni, dia seorang-seorang lah. Tak ada lah Tuhan-Tuhan yang dia sembah dulu, berhala-berhala dia sembah dulu, tak ada. Mula-mula tak ada. Lalu Allah kumpulkan mereka dengan berhala-berhala mereka. Dibangkit-bangkit pada kubur tu, berhala mana ada lagi bersama-sama orang kafir ni. Tapi masuk kubur pada mahsyar, Allah Ta'ala satukan mereka dengan berhala-berhala mereka. Allah Ta'ala satukan mereka dengan berhala-berhala mereka. Apa tujuannya? Allah satukan mereka dengan berhala-berhala mereka. Tujuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala satukan mereka dengan berhala-berhala mereka ni nak suruh mereka rasa menyesal, rasa bodoh, rasa hina sebab dulu kat dunia tekun bagi masa untuk sembah berhala ni. Dulu kat dunia banyak bagi masa, bukan sekadar bagi masa. Kerja-kerja dapat gaji, kerja-kerja dapat gaji, dapat daging, dapat duit, beli daging, bagi sikit daging kat berhala. Tanam pokok, tanam hasil, tanam apa-apa tanaman, dapat hasil, bagi sikit tanaman untuk berhala-berhala. Jadi bagi mereka bagi sesuatu untuk berhala dengan harapan berhala tu nanti boleh tolong mereka. Tengok-tengok bangkit-bangkit pada kubur, berhala tak boleh tolong mereka. Jadi Allah Ta'ala bangkitkan berhala bersama-sama mereka ni nak suruh mereka rasa hina sangat, menyesal sangat. Okay, sebab dulu kat dunia bagi masa untuk berhala-berhala ni lah, konon-konon boleh tolong, konon-konon boleh bantu, konon-konon boleh selamatkan. Tak boleh buat apa juga. Nanti kita akan refer satu ayat, mereka dengan berhala mereka sama-sama masuk neraka. Sama-sama tak guna, sama-sama masuk neraka. Okey, baik. Allah Ta'ala kata pada orang-orang kafir dalam ayat ni, Allah Ta'ala kata pada orang-orang yang mensyirikkan Allah, yang anggap ada berhala-berhala ni, Tuhan macam Allah Ta'ala juga. Lalu Allah Ta'ala kata pada mereka, wa yawma nashur jami'an summa naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum. Sekarang kamu duduk dengan berhala-berhala kamu. Duduk buat apa ni? Duduk sama-sama. Duduk tengok ni. Inilah orang yang kamu bagi masa, bukan orang. Inilah patung-patung, inilah berhala-berhala yang kamu bagi masa, bagi jiwa raga untuk dia dulu kat dunia. Apa tujuan dia? Kita ini, katakanlah kita ditimpa nasib malang. Sebab kawan kita ajak kita masuk satu pelaburan, dia janji bulan bintang pelaburan tersebut. Kita pun masuklah. Tengok-tengok, kita lingkup.
Bukan kita lingkup, duit habis. Dia janji kalau masuk dalam masa setahun boleh dapat 50% daripada apa kita laburkan. Janji dia lah. Kalau kita masuk tak sampai setahun dah habis duit tu. Dia dah dapat komisen dah, dia tukar ajak tu dia dapat komisen dah 5% daripada kita melabur. Kita ni lah yang melabur habis licin. Sakit hati tak? Sakit hati Rasa macam kena tipu. Dia bila tengok kadang-kadang benda tu dah berlalu 5-6 bulan contohlah, kita mungkin dah nak lupakan dah peristiwa duit kita hangus tu. Terjumpa balik orang yang ajak kita tu. Allah, tengok muka dia teringat balik. Bodohnya aku dulu try cakap dia. Kalau lah aku tak try cakap dia, tak jumpa dia, tak hangus duit aku 100,000. Contoh. Ini sekadar contoh. Okay? Jadi samalah juga ke akhirat nanti, Allah Ta'ala sengaja kumpulkan orang kafir dengan berhala-berhala patung-patung yang mereka sembah, ataupun zaman sekarang tokoh-tokoh kuih-kuih yang mereka sembah. Tujuannya apa dia? Aduh, nak suruh mereka rasa bodohnya aku dulu kat dunia sembah dia, bagi tu, bagi makanan, bagi limau, bagi apple, tak tahulah kan, bagi daging, bagi apa tadi, bodoh sangat aku. Tujuan Allah bangkitkan mereka bersama-sama untuk buat mereka rasa menyesal, untuk buat mereka rasa bodoh, untuk buat mereka rasa hina. Okay? Mereka ni siapa? Penyembah. Lalu Allah Ta'ala kata kami pisahkan mereka. Kami pisahkan mereka ni ada dua tafsiran. Kami pisahkan mereka kat sini ada dua tafsiran. Pertama, kami pisahkan antara penyembah dengan berhala disembah. Mula orang duduk sama-sama. Sekarang duduk sama-sama. Kamu dengan berhala kamu duduk sama-sama, duduk sekali. Tengok puas-puas apa yang kamu bagi masa, kamu yakin sepenuhnya kat dunia, tengok puas-puas. Lalu Allah pisahkan penyembah dengan berhala-berhala. Pendapat kedua, Allah pisahkan antara mereka kat sini adalah antara orang kafir dengan orang Islam. Orang kafir dan juga orang Islam yang selamat. Maksudnya orang Islam yang tak selamat akan duduk satu grup dengan orang kafir. Allah pisahkan golongan yang selamat dengan golongan yang tak selamat. Contoh, ayat sama macam ni. Semua dah terjemah. Puan Asma, tolong terjemah boleh Puan Asma. Surah Yasin. Allah, Surah Yasin 443. Ya ke 443? Ataupun bukan. Tapi Surah Yasin lah. Bukan 443, 444. 444 ayat 59. Boleh tak? Ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu daripada orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa. Okay. Jadi kat situ, terima kasih Tuan Sofi, kat skrin pun ada, Tuan Sofi share terjemah dia kat skrin. Berpisahlah kamu dari orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang buat jahat. Maksudnya Allah pisahkan antara orang mukmin dengan juga orang-orang yang kafir ataupun orang-orang Islam lain yang buat dosa. Jadi pisah antara orang dengan orang. Orang kafir dengan dipisahkan dengan orang mukmin. Ayat macam ni juga dalam surah apa ya? Satu lagi, Ar-Rum. Surah Ar-Rum ada macam ni juga. Bunyi dia sama macam ni juga. Tolong terjemahkan dia Puan Izawani, terjemahkan Puan Izawani, surah Ar-Rum. Wa yauma idzin yatafarraqun. Buku surat 405. 405 kan? Ayat 14, 15, 16. 19. Bismillahirrahmanirrahim. Semasa berlakunya kiamat, mereka pada hari itu akan berpecah kepada dua golongan, iaitu golongan yang beriman dan golongan kafir. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan ditempatkan di taman syurga dalam keadaan bersukaria. Dan sebaliknya orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami serta mendustakan pertemuan hari kiamat, maka mereka akan tetap berada dalam azab selama-lamanya. Okey. Terima kasih Puan Izwan. Jadi bila sebut pisah-pisah kat sini, maksudnya Allah pisahkan antara orang kafir dengan orang mukmin, golongan selamat dengan golongan tak selamat. Itu tafsiran yang kedua lah. Tafsiran pertama, ikut ayat kita sekarang ni adalah Allah pisahkan antara penyembah dan yang disembah. Pisahkan tu untuk apa? Untuk Allah buat soal jawab sesama mereka.
jawab ataupun kita kata apa lagi perdebatan sesama mereka. Okey, baik. Lepas Allah pisahkan fazayyalna bainahum wa qala syuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun. Makna ayat ni apa tahu? Sekutu-sekutu mereka boleh berkata. Ke akhirat nanti dalam surah Yasin ada, dalam surah apa lagi, surah Fusilat ada, Allah buat tangan bercakap, kaki bercakap, kulit bercakap. Kita dah dengar sebelum ni kan, dalam surah Yasin ada al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan kaki bercakap. Itu dalam surah Yasin. Satu lagi surah tak silap saya, surah Fusilat tak silap saya, kulit bercakap. Contoh, tengok kulit bercakap, muka surat 479. Kalau baca 479, Puan Nur Zakiyah, 479 ayat atas sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, yang membuatkan kami dapat berkata-kata adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berkata-kata. Dan dialah yang menciptakan kamu dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Okey, terima kasih Puan Nur Zakiyah. Kulit bercakap. Sekarang ni tahu siapa bercakap? Berhala bercakap, tokong bercakap, patung bercakap. Ke akhirat nanti Allah buat, kalau orang tu sembah pokok bercakap. Kalau orang tu sembah patung bercakap. Kalau orang tu sembah apa lagi sekarang ni, kalau ada tokong, patung, berhala, tu ialah biasa orang sembah kan. Matahari ke contohlah kan. Tapi tak tahulah matahari termasuk sekali kita dalam ni. Dia ayat ni tuju pada orang musyrikin. Jadi orang musyrikin ni kebanyakan mereka sembah patung-patung. Jadi Allah buat patung tu bercakap, tuan-tuan. Patung yang mereka sembah tu bercakap ke akhirat. Apa patung tu kata depan Allah Subhanahu Wa Taala ke akhirat? Patung tu kata apa ni? Ma kuntum iyyana ta'budun. Dulu kat dunia kamu tak pernah sembah kami pun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mereka sembah tak patung kat dunia dulu? Sembah. Mereka sembah patung kat dunia dulu. Tapi ke akhirat, patung dicakap depan Allah Ta'ala, mereka tak pernah sembah kami, kamu tak pernah sembah kami pun. Soalan yang timbul, kenapa Allah biarkan patung tu menipu? Boleh tak timbulkan soalan? Saya tanya satu soalan lah. Boleh tak timbulkan persoalan, kenapa Allah biarkan patung tu menipu sedangkan mereka kat dunia dulu tekun menyembah patung-patung tersebut? Tiba-tiba kat akhirat, patung tu kata, patung yang Allah bagi cakap ni, cakap pada penyembah-penyembah tegar dia. Kamu kat dunia dulu tak pernah sembah kami pun. Jadi soalan timbul, kenapa Allah biarkan patung-patung tu menipu depan Allah Subhanahu Wa Taala? Agak apa jawapannya? Ataupun soalan yang lagi tepat patut saya tanya kat sini ialah, betul patung ni sedang bercakap benar ke cakap tipu? Tu soalannya. Patung yang cakap depan Allah Ta'ala ni, patung yang bercakap depan penyembah dia ke akhirat depan Allah Ta'ala, dulu kamu tak pernah sembah kami pun. Patung cakap betul ke cakap tipu ni, tuan-tuan? Cakap tipu. Tipu? Kenapa tipu, Puan Razilah? Sebabnya memang dia orang pun sembah patung tu kan, tapi kenapa patung ditipu? Saya tak tahulah kenapa. Jadi salah patung ni menipu kat akhirat. Macam mana tu? Dia Puan Maisarah apa dia Puan Maisarah? Cakap betul. Dia orang cakap betul lah, sebab dia orang bukan sembah patung-patung tu, dia orang sembah setan. Syaitan. Betul ke? Dia orang cakap betul tu, betul. Tapi sebab dia orang sembah syaitan tu, dalam konteks ini tak betul. Patung tak menipu kat sini, ya, Puan Nur Razilah dan sahabat-sahabat lain. Kenapa? Masa kat dunia dia sembah patung tu, dulu patung tu tahu ke tak tahu, Puan Nur Razilah? Masa kat dunia dia sembah patung tu tahu ke tak tahu? Tahulah. Tahu. Masa dekat dunia. Patung tu tahu tak orang sembah dia? Patung tu dia tak adalah menyawa kan. Dia tak tahulah. Jadi kat akhirat dia cakap betul ke tipu? Oh, okey faham.
Maknanya dia tak tahulah orang tu sembah dia. Ya, dia tak tipu lah. Betul lah, dia tak tipu lah. Okey, faham. Okey. Okey, nampak ah? Okey, faham. Jelas, alhamdulillah. Bukan kata Allah biar patung menipu. Tak, patung tu tak tipu pun. Sebab memang betul kat dunia dulu dia tak melihat, tak mendengar, tak bercakap. Mana dia tahu? Mana dia tahu ada orang sembah dia? Dia tak tahu pun ada orang sembah dia kat dunia dulu. Kenapa dia tak tahu? Sebab dia kat dunia dulu adalah patung, batu. Mana boleh bercakap, mana boleh mendengar, mana boleh melihat. Jadi dia tak tipu kat sini. Okey, contoh. Ini sekadar contoh lah, Okey. Ada kita cakap pada abang, kita cakap pada nak sulung. Awak ajar tu adik awak tu baca doa. Esok mak nak tanya adik awak tu doa. Awak kena ajar adik awak tu baca doa. Kita cakap pada nak sulung. Jadi nak sulung ni dia sibuk main-main, dia lupa. Adik dia dah tidur. Barulah abang dia pergi kat adik dia yang sedang tidur, ajar doa. Adik, baca doa ni adik. Esok mak nak dengar ni. Dia pun ulang 15 kali doa kat adik dia yang sedang tidur. Tidur mati pula tu. Okay, ni nak faham ayat ni je. Esok pagi, mak dia tanya adik bangsu dia. Adik, abang Long tu ada tak ajar adik doa malam tadi? Maka adik tu jawab apa? Tak ada pun mak. Adik tu cakap tipu ke tak cakap tipu? Puan Nur Razilah dan sahabat-sahabat lain. Tak tipu. Ya? Adik tu cakap betul. Dia tak tipu. Betul. Tapi hakikatnya berlaku tak ajar doa abang pada adik? Berlaku tak? Berlaku sebab tapi dia ajar masa time adik dia tidur. Ya. Itu maksud saya. Jadi, okay, faham. Jelas. Jadi bukanlah kata patung ni nipu. Tak tipu. Okey. Jadi sama juga dalam kes ni. Allah pun tahu yang memang mereka sembah istiqamah, sembah patung tu hari-hari. Tapi patung ni kata depan Allah Subhanahu Wa Taala, kamu dulu kat dunia tak pernah sembah kami pun. Apa tujuan Allah buat patung ni bercakap? Depan orang-orang kafir musyrikin. Tujuan dia, orang kafir musyrikin ni ke akhirat nanti dia ada sedikit harapan. Bila tengok patung-patung ni bercakap. Patung ni boleh bercakap lah. Mungkin dia boleh tolong kami ke akhirat nanti. Bila patung ni bercakap, maka orang kafir akan kata apa? Betul lah dia Tuhan. Sebab dia boleh bercakap. Tengok, kita sia-sia kita sembah dia dulu kan. Dia boleh bercakap. Lalu bila patung ni bercakap, orang musyrikin akan rasa dalam hati, bolehlah dia tolong bodek-bodek Allah, tolong apa lagi? Tolong cakap-cakap senotok dengan Allah untuk lepaskan kita, selamatkan kita. Tengok boleh bercakap. Walaupun Allah buat boleh bercakap, tetapi patung yang bercakap ni lebih mengecewakan mereka. Patung yang boleh bercakap ni lebih buat mereka rasa kecewa lagi. Lebih buat mereka rasa bodoh dan terhina lagi. Ingat ke boleh bercakap betul-betul lah Tuhan. Rupanya dia menafikan yang kita dulu kat dunia sembah dia. Okey, baik. Kita teruskan lagi baru kita pergi pada ayat seterusnya pula. Okey, baik. Ayat kita sekarang ni nampak macam ada kontradik dengan muka surat 393. Tolong buka boleh 393. Puan Nur Razilah, tolong buka 393. 393 ayat 62 sampailah 64. 63, 64. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah pada hari ketika dia Allah menyeru mereka dan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sangka? Orang-orang yang sudah pasti akan mendapatkan hukuman berkata, ya, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu. Kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri sesat. Kami menyatakan kepada engkau, lepaskan diri daripada mereka. Mereka sekali-kali tidak menyembah kami. Dan dikatakan kepada mereka, serulah sekutu-sekutumu. Lalu mereka menyerunya, tetapi yang diseru tidak menyambutnya. Dan mereka melihat azab. Mereka sangat berkeinginan sekiranya mereka dahulu menerima petunjuk. Okey. Sekarang sekutu-sekutu cakap ke tak cakap? Tak cakap pula kan? Baik. Suasana pertama, Allah buat sekutu tu ni bercakap. Suasana pertama suasana kita sekarang.
Allah buat patung ni bercakap, berhala ni bercakap. Tapi menafikan yang dia orang ni dulu sembah sekutu-sekutu ataupun berhala-berhala. Lepas dia orang dengar patung ni bercakap, ketika mana Allah Ta'ala nak masukkan mereka ke dalam neraka, lalu Allah Ta'ala cakap pada mereka, panggillah sekutu-sekutu tu. Tuan-tuan, kalaulah patung tu langsung tak boleh bercakap, Allah suruh panggil, agak-agak mereka nak panggil tak? Panggil buat apa? Batu. Nak panggil buat apa? Kayu. Apa lagi? Biasa dia sembah patung, batu, kayu. Buat apa panggil batu? Buat apa panggil kayu? Kalau dia cakap pun. Oleh kerana suasana pertama yang kita bincang sekarang, surah Yunus, patung tu bercakap, berhala tu bercakap, tokoh tu bercakap. Oleh kerana masa suasana ni patung tu cakap, berhala tu cakap, masa ayat ni, selepas pada tu, ni ayat kita sekarang yang dibaca tadi, 393 tu, ayat 62, 63 ni, Allah kata, panggillah sekutu-sekutu kamu tu. Mereka pun panggil mereka. Penyembah-penyembah berhala panggil berhala-berhala. Kenapa panggil? Sebab tadi dia orang dah dengar boleh bercakap. Cubalah panggil. Tetapi masa tu, berhala-berhala mereka tidak menyahut apa yang mereka panggil. Lalu mereka pun melihat azab. Tak boleh buat apa dah. Nampak suasana? Tadi bercakap, sekarang tak bercakap. Tadi bercakap bila Allah izin dia bercakap. Sekarang Allah tak izin bercakap, mereka panggil-panggil tak menyahut langsung. Sekarang menyahut tak? Sekarang bukan menyahut. Sekarang bercakap tak? Sekarang bercakap. Berhala-berhala kata kepada penyembah-penyembah dia ke akhirat nanti, dulu kamu tak pernah sembah kami pun. Dia tak tipu sebab dia tak tahu. Seterusnya. Sama ayat seterusnya. Nampak? Jadi ke akhirat, kadang-kadang kadang-kadang ayat Quran kita nampak macam ada berlaku kontradik. Tapi sebenarnya tidak berlaku kontradik kerana walaupun manusia sama-sama dibangkit kat padang mahsyar, ada banyak suasana-suasana kat padang mahsyar. Bukannya pagi bangkit, terus petang masuk neraka. Tak. Di sisi Allah, Allah nak hisap seluruh manusia sekejap je. Tapi alam padang mahsyar sebelum masuk neraka ni, manusia kena lalu berbagai-bagai suasana dulu. Suasana, ada manusia boleh bercakap, ada manusia tak boleh bercakap, ada manusia diam membisu, ada manusia yang diam, manusia yang bangkit-bangkit diam, tak boleh cakap apa. Contoh, saya nak tunjuk kontradik yang ada dalam Quran. Puan Maisarah tolong baca boleh? Surah pertama, surah Amma Yatasa'alun, muka surat 583 ayat 38. 583 ayat 38 boleh? 28. Pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan dia hanya mengatakan yang benar. Okey. Ada orang cakap tak? Tak ada orang cakap. Tak ada. Malaikat pun tak cakap apa. Tak ada. Jadi maksudnya suasana tu tak ada seorang pun bercakap. Satu lagi ayat. Page 233. Tolong baca Tuan Haji Syahril yuk. Page 233. Ada Tuan Haji Syahril page 233 kan? Ada tak? Ya, Ayat 233. 105. 105. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang bahagia. Terima kasih Tuan Haji Syahril yuk. Pada hari tersebut tidak ada orang pun boleh berkata-kata kecuali dengan izin Allah. Siapa Allah izinkan? Nabi, para malaikat. Jadi kalau ikut ayat-ayat yang dua ayat tadi, tak ada orang cakap kat akhirat. Kan? Bangkit pada kubur tak ada orang cakap. Tapi ada orang yang boleh cakap. Siap boleh menipu lagi. Surah An-Nahli. Tolong terjemahkan dia boleh? Puan Zanaria, Surah An-Nahli. Surah An-Nahli Kita cari muka surat sekejap. Tak jumpa muka surat lagi. Kelas, surah An-Nahli, page kelas. Okey, muka surat 280. Ayat atas ke? 280. Ya, ayat 111.
Tuan Safi share kat skrin ayat tadi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari tiap-tiap diri datang membela dirinya sendiri dan tiap-tiap diri disempurnakan balasan apa yang dia kerjakan dan mereka tidak akan dianiaya. Cakap ke tak cakap Puan Zanaria? Cakap. Sebab membela diri. Yes. Terima kasih. Betul. Tapi ayat tadi, 2 ayat tadi tak cakap. Ni bela diri. Senang nak bercakap. Nampak kontradik kan? Boleh cakap atau boleh cakap ni? Jawapannya, ada suasana yang masa tu Allah biarkan bercakap. Cakap dia bela diri ke, salah kawan tu, salah kawan ni, salahkan ketua dia. Cakaplah ketua dia gini. Masa tu dia nak bela diri, dia akan cakap macam-macam. Lepas pada tu, Allah Ta'ala zip mulut orang nak bela diri ni. Masa tu kaki jadi saksi, tangan jadi saksi, kulit jadi saksi. Lepas semua jadi saksi, Allah buka balik. Zip mulut tu, maka masa tu nak bela diri lagi tak? Contoh, pelajar asrama, dia tak tahu kita pasang CCTV. Dia tak tahu CCTV kat rumah ustaz-ustaz ni boleh nampak kat asrama dia orang. Dia orang kat asrama tak ada CCTV. Jadi malam dia pun keluar. Keluar malam, dia tengok bola ke, beli rokok ke. Dah pelajar asrama kan. Dia beli rokok ke, tengok bola ke, malam-malam jalan ke. Kita dah tahu dah. Dia dah keluar malam tadi. Kita pun panggil dia, kita tanya. Malam tadi pergi mana? Tak ada pergi mana, Ustaz? Betul tak ada pergi mana? Betul. Cuba cerita awak buat apa malam tadi? Malam tadi saya lepas kelas, saya balik-balik makan-makan sekejap. Pukul 11, 10.30 saya terus tidur. Sampai pagi. Betul. Dia kata. Kita dah tahu dah. Kita dah nampak CCTV pada rumah kita, tanda ke asrama. Contoh. Jadi dia tak pusing-pusing, menipu nak kata dia selamat. Nak kata dia tak bersalah. Kita pun tunjuk kat telefon kita. Nampak ni CCTV malam tadi. Kat video CCTV tu tunjuk dia keluar panjat pagar 2 orang. Jalan, keluar pagar. Jadi bila dia tengok CCTV tu memang betul dia keluar, contohlah kan. Lepas pada tu dia nak bersuara lagi tak? Tak. Lepas pada tu dia nak bunyi lagi tak? Lepas pada tu dia nak bela diri dia lagi tak? Sebelum kita tunjuk CCTV kat dia, dia habis-habisan membela diri dia, kata tak bersalah lah. Gini. Dia punya cakap tak bersalah tu. Seolah-olah dia lawyer terbaik pada masa tu. Punya dia nak menafikan diri dia, nak bela diri dia untuk tunjuk dia tak bersalah. Okay? Bila tunjuk CCTV, nampak muka dia seketul keluar daripada pagar asrama malam tadi. Agak-agak lepas pada tu dia nak bunyi lagi tak? Nak bela diri lagi tak? Tak payahlah kalau awak dah terang-terang dah muka awak terpampang kat CCTV keluar malam tadi, nak bela diri apa lagi? Sia-sia je. Samalah juga kat akhirat nanti, manusia mula-mula bangkit, bercakap bukan main. Menipunya, membela dirinya. Contoh ayat tak mengaku, kita dah lalu. Tolong baca dia, Puan Izawani, muka surat 130. Ayat 22-23. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah hari kiamat yang padanya kami menghimpun mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang musyrik, manakah sembahan-sembahan yang kamu katakan dahulu sebagai sekutu-sekutu Allah? Kemudian tidaklah ada fitnah mereka kecuali mengatakan secara berdusta, demi Allah Tuhan kami tidak pernah menjadi orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Satu lagi boleh? 24 Ya. Lihatlah bagaimana mereka berdusta terhadap diri mereka sendiri dan bagaimana hilang lenyapnya daripada mereka apa yang telah mereka adakan sebagai sekutu Allah itu. Terima kasih Puan Izawani. Boleh menipu ni? Cakap ke tak cakap? Cakap lah kan? Boleh menipu lagi, siap bercakap menipu lagi. Masa tu apa dia? Allah tak tunjuk CCTV lagi. Masa tu kulit mereka tak bercakap lagi. Masa tu tangan mereka tak jadi saksi lagi. Masa tu dahi mereka yang sujud kat batu, kat pokok, kat bara tak jadi saksi lagi. Lepas kat tangan, kaki, kulit, kemaluan jadi saksi, yang dia buat salah-salah, nak bunyi lagi. Masih nak menafikan lagi.
Sia-sia menafikan lagi. Masa tu diam. Pada tu diam, tak cakap apa lagi. Jadi sebelum tu, mereka diberikan hak untuk bela diri walaupun mereka tak menipu. Cakap tak buat, tak ada, tak syirik ni ayat ni. Tak syirik pun. Tidak mensyirikkan Allah Ta'ala pun. Walhal hari sembah berhala. Bila Allah dah tunjuk CCTV, kulit mereka jadi saksi, kaki tangan jadi saksi, nak menipu lagi. Masa tu lah diam, tak cakap apa pun. Masa tu lah diam, tak bunyi apa pun. Nampak maksud saya apa dia? Ada banyak suasana kat akhirat. Sebab tu ada suasana patung-patung boleh bercakap sekarang. Nanti ada tempat Allah suruh panggil. Pagi-pagi tak bercakap, tak jawab. Apa tujuan dia? Allah nak buat orang yang bersalah ni akan rasa lagi bersalah, lagi ini, lagi bodoh, lagi menyesal. Itu tujuannya. Walhal, kalau nak mudah, tak complicated, orang kafir bangkit pada kubur, pum, sumbat terus dalam neraka. Allah tetap adil. Orang jahat, orang yang beriman, yang bagus amal soleh, bangkit-bangkit, tak timbang-timbang, pum, terus masuk syurga. Boleh tak? Boleh. Tapi Allah nak tunjuk yang dia maha adil, berlaku juga soal jawab ke akhirat. Jadi setiap orang masuk neraka, dia tak akan bunyi dalam neraka. Mana aku ni kalau timbang mesti baik banyak lagi pada buruk. Tak ada. Allah soal jawab, Allah timbang. Setiap orang masuk neraka, dia mesti akan salahkan diri. Dia tak akan salahkan mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya masuk ayat baru. Faham ke? Ayat baru ni masih lagi kata-kata ni tau. Masih lagi kata-kata berhala. Berhala boleh bercakap ni. Okey. Kalau yang mereka sembah tu malaikat, yang mereka sembah tu jin. Jadi malaikat bercakap, jin cakap, tak pelik pun ayat ni, biasa je lah. Ni berhala ni cakap. Faham ke? Kafa cukuplah. Kafa cukuplah. Billah dengan Allah. Billah dengan Allah. Syahidan sebagai saksi. Syahidan sebagai saksi. Bainana di antara kami. Wa dan bainakum di antara kamu. Ni bahala cakap ni. Kerana biasa jika sesungguhnya kan kat sini kerana kunna sesungguhnya kami dahulu daripada ibadatikum penyembahan kamu okey. La benar-benar ghafilin tidak mengetahui. Indeed people who did not know. Betul terjemah. Ghafilin tidak mengetahui. Tuan Sofi boleh terjemah Tuan Sofi? Tuan Sofi suara serak macam kurang sihat tapi boleh terjemah ke Tuan Sofi? Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Maka cukuplah dengan Allah sebagai saksi di antara kami dan di antara kamu, kerana sesungguhnya kami dahulu daripada penyembahan kamu benar-benar tidak mengetahui. Terima kasih Tuan Sofi. Ini saya kata tadi boleh tak tipu. Memang tak tahu pun. Masa tu dia tak boleh cakap, masa tu tak boleh melihat, tak boleh mendengar, memang tak tahu pun. Boleh kata dia tipu. Macam adik bongsu tadi lah, dia kata abang dia tak ajar pun. Ya, memang dia tak cakap tipu walaupun abang dia ajar masa tidur buat apa. Abang dia pun tak tipu. Abang dia kata kat mak, abang dah ajar. Ya, memang dia ajar. Okey, baik. Imam Mujahid kata, hari kiamat nanti bila berlaku satu masa, satu suasana yang mana berhala-berhala ni Allah Ta'ala bagi bercakap. Maka berhala ni kata, kamu dekat dunia dulu tak pernah sembah kami pun. Dan berhala ni kata lagi, wallahi ma kunna nasma' wala nubsir wala naqil wala na'lamu annakum kuntum ta'budunana. Demi Allah, kami tak pernah dengar pun kamu cakap apa-apa kat telinga kami. Kami tak pernah melihat pun kamu sujud-sujud ke tongeng-tongeng depan kami. Kita tak pernah tengok pun. Dan kami tak pernah faham pun apa kamu cakap depan kami. Dan kami tak tahu pun kamu kat dunia dulu sembah kami. Cakap tipu ke cakap betul? Cakap betul. Sebab dulu kat dunia mereka adalah batu bodoh biasa je. Lalu orang-orang kafir ni jawab. Lepas berhala cakap macam tu, orang kafir yang sembah dia hari-hari, setiap minggu, setiap bulan, dia cakap apa dia? Wallahi iyyakum kunna na'bud, demi Allah kami sembah kamu, istiqamah sembah kamu. Maka lepas cakap macam tu, Tuhan ni berkata balik. Tuhan ni berkata balik ayat kita sekarang. Cukuplah Allah menjadi saksi di antara kami dan di antara kamu, sesungguhnya kami
terhadap kamu, tidak mengetahui pun penyembahan kamu terhadap kami. Itu maksudnya. Sesungguhnya kami benar-benar tak tahu pun yang kamu kat dunia dulu telah menyembah kami. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, balik pada cerita kita tadi, abang ajar adik masa adik tidur, balik semula cerita tadi kan, nak faham ayat ni lah ni. Dua-dua cakap benar. Mak tanya abang, abang Long, mak suruh ajar adik, awak ajar tak adik malam tadi? Abang jawab, ada mak, saya ada ajar dia. Dia tipu ke tak tipu? Okey, tak tipu. Mak dia tanya adik pula, adik, abang Long ada tak ajar awak malam tadi? Tak ada pun mak. Abang tak ajar saya pun. Okey. Jadi soalan pertama saya, dua-dua cakap betul ke tak? Apa jawapan dia? Dua-dua cakap Betul. benar ke tak? Dua-dua cakap betul. Betul. Okay. Alhamdulillah. Dua-dua cakap betul. Tapi, pada suasana mak tanya abang adik ni, siapa rasa bersalah, siapa rasa takut? Walaupun cakap betul. Abang. Bersalah tu abang lah, rasa bersalah dan takut. Yes. Tapi dia cakap betul tak? Betul, Betul. tapi dia situasi dia. Ha. Samalah juga, tuan-tuan dan puan-puan. Pada masa ni, orang kafir yang sembah berhala tu cakap betul ke cakap benar ke cakap tipu? Cakap benar. Ya, kami sembah kamu dulu. Tapi dia takut tak? Dia takut lah. Kerana dia tahu dah masa tu, sia-sia apa dia buat. Sia-sia apa dia bagi masa kat dunia sembah berhala, sia-sia. Tak dapat faedah juga. Tak ada apa manfaat juga. Macam abang tadi, walaupun dia tahu dia cakap betul, tapi dia tahu perbuatan dia tu sia-sia. Sebab matlamat maksud mak dia suruh ajar adik dia supaya adik dia dengar dan dapat hafal doa tersebut. Tapi kalau ajar masa tidur, apa faedah adik dia dapat? Samalah juga kat dunia dulu orang musyrikin, dia cakap betul, dia sembah berhala. Dalam situasi ni lah dia sembah berhala. Tapi walaupun cakap betul, dia takut tak? Takut. Kenapa? Dia tahu berhala ni tak boleh tolong dia. Dan berhala ni tidak akan mampu untuk buat apa-apa terhadap untuk cakap apa-apa terhadap Allah, untuk backup mereka, untuk bantu mereka. Sebab tu walaupun cakap betul, mereka tetap takut ke hari akhirat nanti. Nampak? Kat sini Allah Ta'ala buat berhala dapat bercakap, dan berhala ni nanti ke akhirat akan menafikan yang Tuhan dia dulu pernah sembah dia. Betul? Lalu berhala ni kata, cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dan di antara kamu. Itu soalan yang saya nak tanya tadi. Kenapa Allah biarkan berhala cakap tipu? Dan kenapa Allah biarkan berhala siap guna nama Allah menjadi saksi? Macam ni, orang tu dia bersalah. Cuma tak ada CCTV, tak ada video untuk tunjuk dia bersalah. Dia pun sedap guna nama Allah. Dia kata apa? Biarlah orang kata aku bersalah pun, cukuplah Allah menjadi saksi yang aku tak bersalah. Dalam keadaan dia cakap tipu. Dosa ke tak dosa? Dosa. Dia tahu dia curi, tapi tak ada CCTV, tak ada video untuk tuduh dia mencuri. Tapi orang tetap anggap dia mencuri sebab dia seorang dekat tempat tu pada masa tersebut. Contoh. Maka dia pun nak selamatkan diri, dia kata apa? Tuduhlah nak tuduh pun, cukuplah Allah je maha mengetahui, menjadi saksi yang aku tak bersalah pun ambil duit tu. Contoh. Jadi dia guna nama Allah sebagai saksi sedangkan dia bersalah. Salah tak? Salah lah. Kalau orang jatuh salah tak? So sekarang berhala ni sama tak? Tak sama. Sebab orang tadi memang dia curi pun, cuma tak ada CCTV, tak ada video untuk tuduh dia mencuri. Jadi dia pun guna nama Allah. Dalam keadaan dia tahu dia mencuri, tak baik. Dosa dia. Nipu guna nama Allah. Sekarang ni berhala guna nama Allah ni. Fakafa billah. Cukuplah Allah menjadi saksi dan di antara kami, di antara kamu. Kamu dulu kat dunia, kami tak tahu pun kamu sembah kami kat dunia dulu. Berhala ni tak tipu. Kerana berhala kat dunia dulu memang tak tahu pun. Sebab berhala dulu kat dunia, panggil tak cakap. Kalau kita tengok kat dia akan tengok kat kita balik. Okey? Bahkan kita kepok kepala dia dengan besi dengan kayu pun dia tak ada bunyi. Aduh, sakit, tak ada. Hakikat berhala, hakikat batu. Kita dah lalu ayat-ayat tentang berhala ni. Tolong terjemahkan dia puan Asmah boleh. Surah Al-A'raf sebelum masuk surah Al-Anfal. Okey. Muka surat 176. 176 ayat 197 198. Muka surat 176 ayat 197 dan 198. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu. Bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Dan jika kamu menyeru mereka berhala-berhala untuk memberi petunjuk, mereka tidak dapat mendengarnya. Dan kamu lihat mereka memandangmu padahal mereka tidak melihat. Okey, terima kasih Puan Asmah. Tengok. Allah sebut berhala-berhala yang kamu suruh kat dunia ni tak boleh tolong kamu. Diri dia pun dia tak boleh tolong. Kalau kamu panggil dia, okey, suruh beri petunjuk jalan benar, tak boleh tunjuk jalan yang benar. Dan kalau kamu tengok dia, dia tak tengok kamu pun. Okey, orang kat dunia ni, kalau kita tengok orang lama-lama ni, dia tengok kita balik, dia tanya, kenapa tengok saya? Ataupun kalau gangster sikit, apa tengok-tengok? Contohlah kan. Orang ke, bahkan binatang pun kita tengok lama-lama, dia tengok kita, dia tak senang dia lari, binatang. Okeylah, maksudnya ada tindak balas lah kesan kita tengok. Tapi berhala, kita tengok dia ke, jelek ke dia ke, terajang muka dia ke, tetap tidak ada tindak balas. Maksudnya dia tak ada apa langsung. Tapi kat akhirat Allah Ta'ala bagi bersuara, tujuannya apa dia? Nak hina orang-orang kafir yang duk tekun sembah berhala. Siap bagi makanan. Kalau kat tempat kita, bagi buah limau. Kan, bagi buah limau. Okey, baik. Seterusnya, masuk ayat baru. Hunalika di sana tablu dizahirkan. Terjemah tablu dizahirkan. Okey. Terjemah tablu dizahirkan. Boleh? Kullu setiap. Okey. Nafsin jiwa. Okey, dizahirkan, dibuka, semua boleh lah. Ma apa yang aslafat dia telah kerjakan. Wa dan okey. Kat sini kalau ikut terjemah kat skrip dengan Indonesia, dia tak terjemah dizahirkan, dia terjemah apa? Merasakan kan. Terjemah merasakan. Tak apalah, wallahu alam. Tablu ni dia terjemah dia buka. Kalau orang putih terjemah apa kat sini? Orang putih terjemah tak tahulah. Okey, sama kot. Will know. Terjemah will know. Orang terjemah tablu kat sini will know. Orang Indonesia terjemah tablu kat sini merasakan. Baik. Tak naklah kata terjemah tu salah. Kat sini orang putih terjemah apa ni? 30. Every soul will be put to trial. Merasakan kan? Tuan Haji Sofi. Will be put to trial for what it did previously. So, will be put to trial ni apa? Bahasa Inggeris Melayu. Akan dihakimi. Dihakimi Diadili. Dibicarakan. Okey. Okey, baik. Tak apa. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada perkataan tablu ni keluar perkataan tubla. Okey, word sama lah. Basic word dengan root word tablu dengan tubla sama. Kita tengok tubla pula, apa terjemah dia? Apa tu terjemah dibuka? Okey, tengok surah apa tadi? Yang waktu belas surah ini surah apa? At-Tariq. At-Tariq ke Asy-Syams? Yang waktu belas Sarair. At-Tariq lah. Juzuk Amma, semua buka boleh. Nak tengok tablu dengan tubla ni apa terjemah sesuai. 591 ayat 9. Boleh tak Tuan Safi share? 591 kat skrin. Ni ayat 9. Ya matu belas sarair. Tolong baca dia. Puan Nur Razilah tolong baca. Page 591 ayat 9. 591 ayat 9. Ya. Pada hari diperlihatkan segala rahsia. Diperlihatkan. 9. Kan? Tubla. Yaumah tubla diperlihatkan. Kat skrin dinampakkan. Jadi, nak terjemah apa sesuai tablu kat kita sekarang ni? Dizahirkan lah. Dizahirkan, diperlihatkan, dinampakkan. Apa tadi? Yang orang putih terjemah tadi, diadili. Bolehlah kot. Diadili. Diperlihatkan untuk diadili. Okay? Tapi sebenarnya terjemah tablu ni buka, nampak. Tubla. Sekarang tablu ayat tu tubla.
Okey, tak apa. Semua terjemah betul. Cuma kita kata mungkin dari sudut ketepatan tu berbeza-beza. Yalah, diperlihatkan amal untuk apa? Diadili. Dinampakkan untuk diadili. Okey? Ataupun Indonesia terjemah apa tadi? Merasakan pembalasan. Ya, lepas dilihat amal dia akan rasa. Dan bukan tuduh mereka kembalikan. Tuduh mereka kembalikan. Ila kepada Allah maulahum. Apa terjemah maulahum? Pelindung mereka. Maula ni pelindung mereka. Al-haq yang sebenar-benarnya. Al-haq yang sebenar-benarnya. Wala hilanglah. Hilang lenyaplah. Anhum daripada mereka. Apa yang kanu mereka dahulunya yaftaruna ada-adakan. Invent lies, betul terjemah. Tolong terjemahkan dia boleh? Puan Maisarah terjemahkan. Penuh okey. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Di sana dizahirkan setiap jiwa apa yang dia telah kerjakan dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenar-benarnya, dan hilang lenyaplah daripada mereka apa yang mereka dahulunya ada-adakan. Okey, baik. Terima kasih Puan Maisarah. Di sana akan dibukakan kepada setiap jiwa apa yang mereka buat. Samalah juga orang mukmin, orang Islam pun. Apa kita buat tempat orang tak nampak, masa orang tak nampak. Kat dalam negara kita, orang panggil kita baik, bagus, anak yang soleh, suami yang baik. Di luar negara tak ada orang tengok. Kan? Di luar negara tak ada orang tengok, tak ada orang kenal. Masa tu terkeluarlah kita punya true colour, contoh. Dan sampai sekarang tak ada orang tahu. Orang tu pun tak bertaubat. Maka kat akhirat nanti Allah kata, tubla. Akan dizahirkan. Akan dilihatkan. Akan dipaparkan apa yang mereka buat kat dunia dulu. Sama ada dizahirkan, dipaparkan tersebut dia dengan Allah sahaja ataupun dia dengan seluruh makhluk. Okey. Last sekali, lepas mereka lihat apa yang mereka buat kat dunia dulu semua sekali. Maksud lihat kat sini sama ada Allah Ta'ala tunjuk melalui tangan dia, kaki dia yang mengaku, ataupun Allah lihat kepada dia dalam buku catatan-catatan amal dia. Lalu Allah Ta'ala kata mereka sekali akan kembalikan kepada maulahum. Maula ni dia ada untuk pangkat bawah, ada pangkat atas. Dulu kalau kita ada hamba abdi, boleh juga dipanggil hamba abdi sebagai maulana. Apa terjemah maulana kalau hamba abdi? Penolong. Saya boleh je nak siram pokok sendiri, basuh kereta sendiri, cuci selipar saya sendiri. Boleh kan? Saya buat sendiri kan? Boleh, bukan susah pun. Tapi saya ada maulana kat rumah saya. Jadi maulana kat rumah saya tu, apa dia? Bukan pembantu saya lah, buat tu, buat ni. Satu lagi terjemah maulana, pemimpin, pelindung. Kat India, Pakistan, guru-guru agama mereka dipanggil maulana kan. Pak kita ustaz, tuan guru, Pak Kiai Indonesia. Okey, kat belah-belah Thailand dipanggil babo. Babo ni tuan guru yang hebat lah, yang pimpin mereka. Tak apa. Jadi maula ni ada dua, satu untuk orang bawah, satu untuk yang di atas lah. Jadi kalau kita panggil ustaz-ustaz, guru-guru tu maulana, maksudnya dia pemimpin kita, pembimbing kita. Adapun bila panggil Allah maulana tu, okey, bila panggil Allah maulana maksudnya tu Allah pelindung. Contoh ayat surah Taubah kan, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana, surah Taubah. Dia orang panggil maulana tu dia sama level dengan Allah. Tak. Jangan samakan maulana tu dengan Allah. Biasanya kata maulana dipanggil kepada orang-orang yang baru habis, orang yang belajar India Pakistan lah. Orang belajar India Pakistan balik gelaran untuk orang tu maulana ataupun maulvi. Nah, jadi kat India Pakistan, kalau orang tu pakar bab Quran semata, maksudnya dia pandai baca Quran, pandai makhraj, pandai berlagu Al-Quran, dia orang tak panggil ustaz, dia orang panggil qari. Ni kat India Pakistan. Dia untuk qari ni mereka tak akan tanya soal jawab agama.
Ustaz apa hukum ni, Ustaz apa hukum ni, Ustaz macam mana hukum ni, sebab dia tahu dia bukan ahli untuk jawab soal jawab agama. Qari. Jadi orang yang ahli untuk jawab soal jawab agama, kemusykilan agama, contoh macam Ustaz Azhar Idrus, kalau kat sana dia orang panggil Maulana. Maulana. Kat tempat kita, orang tu tinggi ilmu ke, orang tu baru mengajar Iqra. Dia sendiri pun Quran tak khatam lagi, tapi dia dah mengajar Iqra. Semua kita panggil Ustaz. Kesan dia, baguslah, muliakan semua orang yang mengajar agama. Tapi kesan dia bila ada nama Ustaz, apa dalam fikiran kita? Dia mesti tahu semua benda. Dia Ustaz, mesti tahu semua benda. Oleh kerana dia Ustaz, dia bukan ahli untuk jawab pun, kadang-kadang dia main jawab. Betul keluar fatwa pelik-pelik macam-macam. Lebih-lebih yang lagi masalah tahu tak apa. Ada setengah-setengah sekolah agama ni, semua kaki tangan madrasah dipanggil Ustaz. Tukang masak panggil Ustaz, warden panggil Ustaz, security malam-malam panggil Ustaz juga. Mula-mula pelajar tu je panggil Ustaz. Nak dia pakai jubah sokmo, pakai serba sokmo, pelajar dia panggil Ustaz. Alah, orang-orang panggil dia Ustaz juga. Wahal dia hanyalah security, warden kat sekolah agama tu dulu. Bila orang panggil Ustaz, orang tanya soalan, sedap mulut pula tak menjawab, habis apa-apa jawapan keluar. Okey, sorry. Panjang pula mobil bebak tu. Nak cerita Maulana je, macam-macam keluar. Kita tengok muka surat 195. Tolong baca Puan Zakiah, muka surat 195. Ayat 51. Lima ayat 71 Ustaz. Ya, ada perkataan 51. Ada perkataan Maulana kat situ. Okey, 95 saya. Pelindung kami. Maulana. 51. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah buat kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Okey. Tapi ingat ayat ni ada dalam ayat apa? Termasuk dalam ayat apa? Dulu sampai ini saya dah share dah. Ayat ni termasuk dalam ayat apa? Ayat Munjiat. Yes. Masya-Allah. Rasa Puan Zakiah Ahmad tu. Kan? Ayat Munjiat. Cuba-cubalah. Ayat penyelamat. Munjiat. Yes. Munjiat. Ayat-ayat penyelamat. Terima kasih Puan Nur Zakiah. Jadi sahabat-sahabat lain, mungkin ada yang baru masuk kelas ni kan, jadi saya belum share lagi lah sebab dulu tak sampai lagi. Type je dekat Google ayat-ayat Munjiat. InsyaAllah keluar salah satunya ayat ni. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Okay? Okay, baik. Jadi ayat kita sekarang, terima kasih Tuan Sofi share kat skrin gambar dia bulatkan Maulana tu. Sambung ayat kita sekarang. Jadi kalau ustaz tu hanya pandai baca Quran, tajwid, makhraj, hukum akal tak pandai, macam saya lah kan, hukum akal bukannya saya arif sangat, tak jawab hukum akal. Kau panggil saya Maulana, saya cakap kat dia, saya hanya mau lena. Pagi lena, tengah hari lena, malam lena, lena sepanjang masa. Okey, bukan Maulana, mau lena. Kelas-kelas pun lena dia semacam. Macam mana nak ingat hukum akal. Okey, sambung ayat kita sekarang. Sila hilang muka surat. Muka surat apa kita sekarang? 212. Maafkan saya. Tu tanda mau lena. Ni dah nak masuk. Masih 212. Okey. Apa dia? Puan Nur Zakiah apa dia? Okey Ustaz. Nak masuk apa dengar? File Siri. Okey. Ayat 30 tadi, Allah Ta'ala kata pada kita semua, di sana, di dalam bahasa Arab, kalau di sini, huna ataupun hina. Di sana jauh sikit, mungkin dalam jarak 5 km, 2 km pada saya panggil apa? Huna. Jauh lagi, huna alika. Maksudnya akhirat ni, tempat yang tak nampak sekarang, kat akhirat nanti, akan dibukakan, akan dizahirkan bagi setiap jiwa apa yang dia telah buat. Aslafat tu, what he had earned. Maksudnya bukan sekadar apa yang dia telah buat, apa juga kesan yang dia telah buat. Apa kesan dia telah buat tu? Bukan sekadar dia diperlihatkan apa yang dia telah buat saja. Kalau apa dia telah buat, kat sahabat. Kat sini Allah Ta'ala bukan sekadar zahirkan apa dia telah buat, Allah Ta'ala zahirkan juga kesan apa yang dia telah buat. Lalu mereka akan dikembalikan kepada Allah. Allah lah sebenar-benar Maulana mereka. Dan hilanglah daripada mereka apa yang mereka ada-adakan. Apa dia? Berhala yang mereka anggap sekutu Allah. Berhala yang mereka anggap boleh boleh apa ni?
Berhala yang mereka anggap boleh sampaikan hajat mereka pada Allah. Contoh, tolong baca dia Tuan Haji Syahril, surah Az-Zumar ayat 3. Ni mereka punya kefahaman tentang berhala ni bukan main-main, bukan gelak-gelak. Mereka serius sembah berhala dengan kefahaman ni. Muka surat 458 ayat 3. 458 ayat 3. Boleh? Boleh Ustaz? 458 ayat 3. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah hanya milik Allah agama yang murni dari syirik dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dia berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Terima kasih Tuan Haji Syahril. Tengok, mereka serius sembah berhala dan mereka juga serius bagi makanan lah, bagi hasil-hasil tanaman pada berhala sebab ni lah. Kami tidak menyembah atau memujanya melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah SWT. Berhala tu tolong buat kami lebih dekat pada Allah. Jadi kalau kat dunia tu berhala boleh tolong sampaikan hajat-hajat kami, keinginan kami pada Allah. Kat akhirat tak boleh. Kalau ada akhirat. Itu kefahaman mereka. Jadi mereka bagi sepenuh masa. Kat akhirat nanti Allah Ta'ala sindir mereka. Okey, Allah Ta'ala sindir mereka. Tengok muka surah ni 475, boleh? Tolong baca dia Puan Zanaria 475 ayat 73 sampai 76. 73 sampai 76. 73 sampai 76. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dikatakan kepada mereka, mana dia berhala-berhala yang kamu dahulu sekutukan. Dengan menyembahnya atau memujanya selain dari Allah. Mereka berkata, benda-benda itu telah hilang dari kami. Bahkan yang sebenarnya kami dahulu tidak pernah sekutukan sesuatu pun dengan Allah. Sebagaimana Allah jadikan mereka sesat, demikian pula Allah menyesatkan orang yang kufur, yakni ingkar menentang maksud ayat-ayat ini. Lalu dikatakan kepada mereka setelah ditimpakan dengan azab siksa, yang ini balasan buruk, yang demikian ini disebabkan kamu dahulu bersukaria di muka bumi dengan cara yang salah, yakni pada hukum Tuhan, dan disebabkan kamu bersenang lenang dan bermegah-megah dengan berluasa dalam maksiat. Terima kasih Puan Zanaria. Okey, jadi kat akhirat nanti Allah tanya, mana berhala dulunya yang dulu kamu sembah gila-gilanya. Kamu anggap boleh tolong kamu lah, boleh selamatkan kamu lah, boleh selotok dengan Allah lah, konon-kononnya. Maka mereka jawab, dah hilang pada kami. Bahkan hakikat sebenarnya kami kat dunia dulu tak panggil apa-apa pun. Bahkan hakikat sebenarnya kat dunia dulu, okey, bahkan sebenarnya kami kat dunia dulu tak pernah sekutukan sesuatu pun dengan Allah. Okey, tak mengaku ni. Lalu berhala itu pun datang. Soal jawab macam kita tadi pun berlaku. Masa berlaku soal jawab dengan berhala itulah masa tu mereka kata kat berhala, bukan kami sembah kamu kat dunia dulu. Lalu Allah Ta'ala apa-apa buat pada mereka. Mereka, berhala-berhala mereka dan juga apa satu lagi, syaitan yang hasut mereka pun sama-sama kena campak dalam neraka juga. Tengok page 371. Tolong baca dia Puan Izawani 371. Ayat 92 sampai 96. 92 sampai 96. Ni penyesalan tiga pihak. Maksud tiga pihak apa dia? Penyembah berhala, syaitan yang masuk mereka sembah berhala. Semua masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Serta dikatakan kepada mereka, di manakah benda-benda yang kamu sembah dahulu selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Lalu mereka, sembahan-sembahan itu dihumbankan ke dalam neraka dengan tertiarap bersama orang yang sesat. Termasuk juga bala tentera iblis semuanya. Mereka berkata sambil bertengkar sesama sendiri dalam neraka. Okey. Sempurna cukup tu hadis, Ustaz? Ya?
Sampai 96 kan? Ya, 96 cukup lah. Panjang lagi tu. Tapi apa yang mereka gaduh, kelahi dalam neraka tu, kita tak nak bincang lepas ni. Sekarang ni kita tak bincang lah apa mereka kelahi dalam neraka tu. Poin saya, penyembah berhala, tentera-tentera iblis yang ajak orang sembah berhala sama juga. Kena masuk neraka sama-sama dengan mereka. Apa tujuan dia? Berhala tak bersalah pun, tak rasa sakit pun, walaupun boleh bercakap tadi kan. Tujuan dia nak buat mereka rasa hina sangat. Dulu aku sembahmu, ingatmu boleh tolong aku, rupanya denganmu sekali kena masuk neraka sekali dengan aku. Okey, baik, satu ayat lagi. Boleh? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, orang kafir, mereka menyesal sebab banyak bagi sepenuh jiwa, raga, masa untuk berhala. Tengok-tengok berhala tidak tolong mereka ke akhirat. Orang Islam akan menyesal. Tahu orang Islam mana akan menyesal? Orang Islam yang banyak bagi masa untuk duniawi, banyak bagi masa untuk keseronokan hidup, banyak bagi masa untuk kesenangan hidup, maka dia juga akan menyesal. Sebab kat akhirat nanti dia tahu. Banyak bagi masa untuk duit, Allah, duit tak dia tolong kat akhirat. Banyak bagi masa untuk dosa maksiat, lagi tak dia tolong kat akhirat. Banyak bagi masa dengan kawan-kawan melepak. Hari-hari kawan-kawan jangan melepak, kena pergi. Sebab kalau tak melepak, takut kawan-kawan terasa hati. Contoh. Jadi banyak bagi masa dengan kawan-kawan, ingatkan bolehlah ada faedah kat akhirat, tolong kat akhirat. Tak ada faedah langsung kat akhirat. Maka pengajaran untuk kita pada malam ni ialah pastikan kebanyakan masa kita bagi, kita spend untuk benda yang confirm boleh tolong kita ke akhirat. Ngaji, zikir, baca Quran, masuk kelas agama, insyaAllah. Tapi buat pada selain perkara-perkara tersebut, rugi. Tak mendatangkan sebarang manfaat langsung ke hari akhirat. Okey, baik, satu ayat lagi. Ayat ni panjang sikit, tapi tak apalah, kita terjemah dulu. Kul katakanlah. Ni Allah suruh Nabi bercakap, tanya orang musyrikin kat dunia ni lah. Man siapakah yang yarzuqukum memberi rezeki kepada kamu, min daripada as-sama langit, wa dan al-ard bumi, amman ataupun siapakah yang okey, yamliku memiliki as-sam'a pendengaran, wa dan al-absara penglihatan, observe, wa dan man siapakah yang yukhriju mengeluarkan al-hayya yang hidup min daripada al-mayyit yang mati. Betul lah. Mengeluarkan yang hidup daripada yang mati, wa dan yukhriju mengeluarkan, kharaja keluar, yukhriju mengeluarkan, al-mayyita yang mati, min daripada al-hayyi yang hidup, wa dan man siapakah yang yudabbiru mengaturkan, mentadbir. Yudabiru ni bahasa Arab, daripada yudabiru keluar kata bahasa Melayu, mentadbir al-amra segala urusan, fa lalu ataupun maka, sa nanti, yaquluna mereka akan berkata Allah. Soalan 5 kat atas tadi mereka jawab Allah. Fa maka qul katakanlah. Okey. Adakah, fa maka tidak, tattaqun kamu takut, pada Allah yang buat 5 perkara tadi pada kamu. Okey, ayatlah kita lah ni Tolong terjemahkan dia, Tuan Sofi boleh?
dapat sebenarnya Ustaz sebab terputus. Oh ya ke? Yang ujung tadi. Cakap terjemah buku pun boleh Tuan Sofi, tak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepada kamu daripada langit dan bumi? Ataupun siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup daripada yang mati dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup? Dan siapakah yang mengaturkan atau mentadbir segala urusan? Maka nanti mereka akan berkata Allah. Maka katakanlah, adakah maka tidak kamu takut? Okey, baik. Terima kasih Tuan Sofi. Jadi ayat sekarang ni, balik mula cerita kat dunia lah. Ayat atas tadi bermula pada ayat minggu lepas, ayat berapa ayat minggu lepas? Ayat 25. Ayat 25 sampai ayat kita tadi, Allah sampai ayat yang ke-29 tadi, Allah cerita tentang akhirat. Sekarang balik semula cerita kat dunia. Masuk balik semula cerita kat dunia, Allah suruh Nabi SAW tanya 8 soalan. Ingat Allah suruh Nabi SAW tanya 8 soalan pada orang kafir musyrikin. 8 soalan pada orang kafir musyrikin. 8 soalan ni, 5 mereka jawab. 2 Nabi yang jawab. 1 tak perlu jawab sebab jawapannya telah diketahui. Boleh? Allah semula suruh Nabi tanya 8 soalan. Dalam 8 soalan ni, 5 mereka jawab. 2 Nabi yang jawab. 1 lagi tak perlu dijawab. Jadi soalan pertama. Dalam ayat kita 31 ni ada 5 soalan. Soalan pertama, siapa bagi rezeki daripada langit dan bumi? Soalan kedua, siapa yang memberi penglihatan dan pendengaran? Soalan ketiga, siapa yang keluarkan yang mati pada yang hidup? Soalan keempat, siapakah yang mengeluarkan yang hidup pada yang mati? Sorry, terbalik. Soalan kelima, siapakah yang mentadbir menguruskan segala urusan-urusan? Okey, nampak? Soalan pertama, siapa bagi rezeki daripada langit dan bumi? Soalan kedua, siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Maksud memiliki pendengaran dan penglihatan adalah memberi seseorang dapat mendengar, memberi seseorang dapat melihat. Soalan ketiga, siapa dapat keluarkan yang hidup pada yang mati? Soalan keempat, siapa dapat keluarkan yang mati pada yang hidup? Soalan kelima, siapa yang mentadbir segala urusan? Maka mereka jawab Allah. Nak cerita dia apa? Kita sebenarnya setiap satu tu adalah referen ayat dia yang lain-lain. Tapi kita dah lalu dah. Sebab Allah beri rezeki pada langit, Allah yang meninggi, Allah yang beri penglihatan, pendengaran, Allah keluarkan yang hidup pada yang mati, mati pada yang hidup. Penerangan setiap satu tu kita dah lalu banyak kali sebelum ni. Allah mentadbir segala urusan pun kita dah lalu, tak silap awal-awal surah ni. Awal-awal surah Yunus ni kita dah lalu perkataan yudabbirul am. Kan? Pertama surah Yunus ni ada perkataan yudabbirul am. Yes, ayat 3 dia. Muka surat 208. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul am. Allah mentadbir segala urusan. Kita dah lalu. Poin kat sini ialah orang musyrikin Mekah, mereka tahu Allah je yang boleh bagi rezeki daripada langit pada bumi. Pada langit hujanlah, pada bumi tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan orang kafir juga tahu Allah yang bagi mereka pendengaran dan penglihatan. Maksudnya ada orang lahir pekak, ada orang lahir buta. Bahaya boleh buat apa? Tok Bidang boleh buat apa? Apa lagi? Tok Bongwang boleh buat apa? Apa lagi? Tabib boleh buat apa? Kalau Allah lahir pekak, lahir buta, nak buat apa? Kalau pekak sebab sesuatu, mungkin boleh ada cara nak bagi baik semula. Kalau buta dengan sebab katarak ke, apa ke, mungkin ada cara untuk baikkan semula. Tapi kalau Allah awal lagi buat dia lahir tak melihat, lahir tak mendengar, doktor boleh buat apa? Pakar boleh buat apa? Yang ketiga, yang mengeluarkan yang hidup pada yang mati. Contoh telur ayam, benda mati boleh keluar benda hidup. Ada keluar berita kat Harian Metro online. Ada satu family ni, dia pergi duduk kat homestay, dia tertinggal telur itik. Tertinggal telur itik kat homestay orang tu. Pok, telur itik tu menetas, keluar anak-anak itik. Dapat rezeki kat owner homestay. Wallahualam cerita betul tak betul, tapi ada keluar lah berita. Mungkin tuan-tuan ada baca kot kat Harian Metro online. Baik. Jadi Allah yang buat benda tu, hidup keluar pada benda mati. Biji durian. Dia kira benda mati, tapi daripada benda mati tu keluar benda hidup. Begitu juga sebaliknya, daripada benda mati keluar benda hidup keluar benda mati. Allah yang buat.
Kemudian mentadbir segala urusan, menurunkan hujan, buat kemarau, buat banjir, contoh apa lagi? Urusan rezeki, urusan alam, siang malam berlalu dengan baik. Okay, urusan angkasa lepas, bumi berputar kat tempat dia dengan baik, bulan, matahari masing-masing atas paksinya dengan baik. Siapa takbir semua benda tu? Siapa yang menguruskan mentadbir alam ini? Maka orang kafir jawab, dalam bab ni jawapan mereka lulus. Fasayaqulu Allah. Mereka jawab Allah. Tapi soalannya ialah, kamu dah tahu Allah buat segala-galanya, tapi kenapa kamu masih tak takut pada Allah? Afala tattaqun. Pelik. Kamu tahu Allah buat segala-galanya, tapi ketika mana Allah suruh beriman dengan Nabi, dengan Quran, dengan akhirat, kamu tak nak. Kamu tahu tahap kehebatan dia macam mana? Kamu tahu tahap kehebatan Allah, kekuasaan Allah macam mana? Tapi bila Allah suruh kamu beriman dengan Nabi dan Allah warning kamu macam-macam, kamu masih tak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang peliknya. Jadi nak ceritanya, hebat dan hebat syaitan. Syaitan punya kerja, syaitan punya usaha. Orang dah yakin dengan Allah tu betul, dia tak buang keyakinan tu. Dia tak buang keyakinan tu, maksud saya, syaitan tak kata, jangan percayalah Allah buat benda tu, jangan percaya. Sisi percaya. Tak, syaitan biarkan kefahaman tersebut, syaitan biarkan keyakinan tersebut. Apa cara syaitan rosakkan? Tambah ajaran. Ya, memang Allah buat, tapi Allah di mana? Memang Allah takbir segala urusan. Mampu ke dia nak takbir satu dunia dalam masa yang sama? Dia ada kena partner dia. Buat tumbuh-tumbuhan, Allah ni, Tuhan ni. Buat lahirkan binatang daripada perut ibu, Tuhan ni. Buat pokok-pokok tu tumbuh, Tuhan ni. Pokok tu hasil banyak, Tuhan ni. Jadi syaitan, dia rosakkan manusia, dia tak buang kefahaman asal ni. Maksud saya apa dia? Syaitan dia jadi syaitan, dia tak kat manusia, dia suruh manusia tu nafikan Allah. Bukan, itu cara dia. Sebab apa? Kefahaman ni dah menebar dalam jiwa mereka. Apa syaitan buat rosak? Tambah kefahaman yang salah. Allah memang betul Tuhan yang satu, tapi dia boleh ke nak handle semua sekali satu masa yang sama? Tak boleh kan? Kena ada partner, kena ada isteri, kena ada anak. Maka orang pun percaya dengan tipu daya syaitan tersebut, habis sampai sekarang jadi orang-orang yang sesat. Semualah juga kita, tuan-tuan dan puan-puan. Syaitan, dia tak suruh kita tinggalkan agama Islam. Keluarlah jadi munafik, jadi kafir, jadi Kristian. Tak. Apa syaitan buat? Awak teruskan Islam. Dalam masa yang sama, buatlah benda ni. Tak apa buat benda ni. Buatlah benda ni, tak apa. Allah Maha Pengampun. Buatlah benda ni, tak apa. Allah Maha Penyayang. Dia tak suruh kita keluar Islam. Tapi dalam masa kita Islam, dia suruh kita campur adukkan dengan dosa maksiat. Dengan benda yang sebenarnya jahat, tak baik. Tapi dia buat bagi nampak benda tu baik. Okey? Dia kata, silakan je toleransi. Tak apalah toleransi dengan orang LGBT, toleransi dengan orang ni. Jadi, kita masih Islam. Dalam masa yang sama, kita telah ikut syaitan, hasutan syaitan untuk buat apa yang dia nak kita buat. Dan kita masih merasakan kita tak bersalah. Kenapa? Aku masih Islam. Aku bukan buat benda yang menyebabkan aku jadi kafir pun. Tak apalah. Buat tu, buat ni. Sama juga orang musyrikin, dia tak rasa bersalah pun. Sebab bagi dia masih merasakan Allah tu Tuhan yang buat macam-macam. Tapi dia tak sedar. Dia telah dirosakkan oleh syaitan dengan cara menambah kefahaman yang salah. Jadi umat Islam pun zaman sekarang boleh rosak. Bila mana syaitan tak suruh keluar Islam, jadi kafir Kristian, tak. Syaitan rosakkan orang Islam dengan menambah dosa maksiat tanpa rasa bersalah. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Soalan ini masih lebih sikit, kita berhenti sini dulu. Minggu depan kita sambung 3 lagi soalan. Kalau tuan-tuan baca terjemah dia pun, tuan-tuan dah boleh dapatkan 3 lagi soalan tu apa dia. 2 Nabi dah jawab, Allah suruh Nabi jawab lah. Allah jawab sebenarnya, tapi Allah suruh Nabi jawab dalam ayat-ayat ni. 1 lagi tak perlu dijawab. Okey, terima kasih bagi masa. Terima kasih Tuan Sofi. Mudah-mudahan Allah sembuhkan Tuan Sofi yang suaranya serak-serak tadi. Begitu juga Puan Yusriza yang tak berapa sihat malam ni. Mudah-mudahan Allah sembuhkan mereka berdua dengan sebab pengajian Quran kita. Dan Allah beri kesihatan yang baik pada kita semua, insya-Allah. Kita doakan sekian untuk sahabat-sahabat kita dan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma shfina wa shfi mardal muslimin. Allahumma shfi Tuan Saufi wa Yusriza. Allahumma shfi ma anta syafi la shifaa illa shifa'u. Shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rzuqna warzuq lahum as-sihhata was-salama wal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah.
Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma yassir jami'a umurina fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Mohon maaf salah silap. Kalau ada jumpa lagi minggu depan. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sama-sama. Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi